Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah min fa binasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran pertemuan kita hari ini ialah membicarakan satu tajuk tentang wacana sains Islam. Barangkali dalam kuliah lepas kita menumpukan kepada persoalan semasa dan juga sejarah umat Islam, dan hari ini kita kembali kepada wacana sains Islam dengan tajuk keajaiban air. Di sini mari kita lihat, kita mulakan dengan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samaa'a wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa janna minal mashkurin wa janna minal makulashin hayyin afala yu'minun. Surah An-Nazm. Alam ya. Apakah mereka tidak melihat? Apakah orang kafir tidak melihat bahawa langit dan bumi asalnya satu paduan, lalu kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan setiap yang hidup daripada air. Dan kenapakah mereka tidak beriman? Kami jadikan setiap yang hidup itu daripada air. Dan tema kita inilah air, ataupun keajaiban air, nikmat Allah yang cukup besar kepada manusia, dan itulah nadi kehidupan. Air ialah satu ciptaan Allah yang sangat mengagumkan bagi mereka yang berfikir tentangnya. Dan dia tidak mempunyai warna, tidak mempunyai bentuk. Bentuknya mengikut bekas yang air itu berada dalamnya. Warna juga tidak ada dan tidak rasa. Rasa air yang asal itu air yang disebut dalam bahasa Arab sebagai azbun. Azbun itu rasa air yang memang air yang tulen, itulah rasa air. Dan cukup ganjil, dia adalah satu makhluk sebagai asas kepada kehidupan manusia. Sehingga orang lama, orang Greek mengatakan bahawa ada falsafah Greek mengatakan unsur alam ini adalah empat perkara, iaitu tanah, air, api, dan udara. Dan air ini walaupun kita dapati di mana-mana, tetapi bagi mereka yang berfikir secara mendalam, satu keajaiban yang sangat luar biasa, berbeza dengan seluruh ciptaan yang lain. Dan dia boleh dalam bentuk cecair, dalam bentuk pepejam seperti ais, dan juga dalam bentuk gas seperti uap. Air boleh dalam tiga bentuk. Pertama, dalam bentuk cecair yang kita biasa lihat, dalam bentuk pepejam, iaitu dalam bentuk ais, dan dalam bentuk uap dan ataupun gas. Inilah keindahan dan keajaiban yang Allah ciptakan air. Dari segi saintifik, dari segi kimia, air terdiri pada dua unsur, oksigen dan hidrogen, dua unsur yang sangat penting. Hidrogen terbakar, oksigen membakar. Tetapi Allah padukan antara hidrogen dan oksigen menjadi air yang memadamkan kebakaran. Air ialah unsur memadamkan kebakaran, tetapi unsur asalnya ialah terbakar dan membakar. Dan itulah kegajilan bagi mereka yang berfikir. Gas oksigen yang sangat mudah meletup, oksigen yang membantu pembakaran, Allah cantumkan. Dan jadilah air yang sangat bersih dan menjadi unsur untuk memadamkan kebakaran. Dan tuan-tuan yang saya hormati, air timbul di atas permukaan air. Ini satu benda yang sangat menyalahi luar biasa. Sebab dalam konteks biasa, air harus tenggelam. Berdasarkan hukum fizik, air harus tenggelam dalam air, tetapi dia timbul. Lalu kita lihat kenapakah dia timbul. Ini satu perkara yang sangat ganjil. Apabila satu logam ataupun satu objek dipanaskan, dibakar, dia akan mengembang. Dan sekiranya disejuk, dia akan mengecut. Dalam konteks air, ketepatan air ialah 1 gram per centimeter cube. Dan apabila dia dikecutkan, isi padunya akan kurang daripada 1. Beratnya kekal 1 gram, maka ketepatannya harus lebih tinggi daripada 1. Kalau lebih tinggi daripada 1, seharusnya dia tenggelam dalam air. Itulah yang sepatutnya berlaku. Tetapi tiba-tiba dia timbul dalam air. Ini adalah satu benda yang sangat ganjil. Rupa-rupanya apabila disejukkan pada 4 darjah Celsius, dia mengembang. Apabila disejukkan dia mengembang, ini menyalahi seluruh sifat fizik yang dikaji berdasarkan kepada semua substan yang apabila disejuk dia kecut, tetapi air bila dia disejuk dia mengembang. Dan inilah perkara yang saintifik tidak dapat menjawab. Inilah bagaimana Islam sunnatullah. Dan apabila ais yang timbul di atas permukaan air, dia memberikan rahmat, nikmat bagi mereka yang berada di kutub utara umpamanya. Sekiranya ais tenggelam dalam air, maka seluruh hidupan laut akan mati, sebab
ikan akan terperangkap dalam ais. Tetapi apabila ais timbul di atas permukaan air, maka yang membeku ialah di kawasan permukaan air. Sedangkan di bawahnya air dapat ikan hidupan laut masih dapat hidup di bawah salji yang tebal. Dan itulah nikmat Allah yang tidak dapat kita bayangkan. Sekiranya sifat ais berlaku sebagaimana sifat yang lain, maka apabila disejukkan, dia akan mengecil, dan mengecil, pasti dia akan tenggelam ke dalam air. Tetapi Allah telah larikan sifat air ini sehingga dia mengembang pada 4 darjah Celsius. Apabila kita sejuk daripada 4 Celsius kepada 0 darjah Celsius, dia akan mengembang, dan itulah satu sifat yang sangat-sangat luar biasa bagi air. Dan ini bagi mereka yang bersifat ulul albab, berfikir dan melihat keagungan ciptaan Allah. Dan itulah barangkali hikmah. Kita lihat ikan dan hidupan laut masih hidup ketika musim sejuk di kawasan kutub dan kawasan yang sejuk. Tuan-tuan, air ialah sumber kehidupan. H2O. Dan kita lihat di antara sudut hidrogen dengan oksigen yang berpadu dengan oksigen ini sangat tepat 105 darjah. Dan sekiranya dia berbeza darjah sedikit saja, maka oksigen dan hidrogen tidak menjadi air, tuan-tuan. Sangat precise. Tidak boleh diganggu sedikit pun. Darjah pasangan di antara hidrogen dan oksigen ini Allah telah tetapkan 105 darjah. Dan sekiranya kita rubah, dia tidak menjadi air lagi. Dan air H2O ialah sumber kehidupan. Tetapi kalau kita tambah satu lagi oksigen pada air, secara kimia, dia berubah menjadi H2O2. H2O2 ialah racun yang sifatnya adalah menghakis. H2O ialah hidrogen peroksida. Dan apabila air ditambah dengan satu oksigen, dia menjadi H2O2. Asalnya H2O. Tetapi apabila ditambah satu oksigen H2O, daripada air, dia bertukar menjadi bahan yang menghakis, racun. Oleh sebab itu, Allah telah menjadikan setiap perkara itu dengan kadar yang sangat tepat. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan kami menciptakan setiap sesuatu itu dengan kadar masing-masing. Dan bagi mereka yang melihat ciptaan Allah dalam ciptaan air, maka kita dapat lihat bahawa sudut dan kombinasi di antara unsur ini sangat-sangat precise dan tidak boleh diubah sedikit pun sehingga daripada air menjadi racun. Dan itulah keindahan ciptaan Allah. Dan semakin lama kita renungi makhluk air ini, maka kita semakin kagum. Dan Allah jadikan air ini sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Kita perlukan air. Setiap hari kita perlukan air. Dan badan kita, 3/4 daripada badan kita adalah air. Tanpa air tidak ada kehidupan. Dan apabila terlalu panas dan kita kurang minum air, maka berlakulah dehidrasi yang menyebabkan badan kita tidak berfungsi dengan baik. Sama ada kita akan pening, ataupun letih, ataupun berbagai-bagai dahaga yang sangat-sangat dahsyat. Dan itulah apabila kita tidak mencukupi air. Dan itulah yang dialami oleh sebahagian daripada saudara kita yang berada di kawasan yang airnya sangat sedikit, umpamanya di benua Afrika dan sebagainya. Tuan-tuan, para jemaah yang saya hormati sekalian, bayangkan di padang pasir yang kering gersang, kita telah nyawa sudah berada di hujung halkum, air tidak dapati. Dan sekiranya ada seorang yang mengatakan, apakah pilihan anda, segelas air yang sangat bersih ini ataupun dunia seluruhnya? Apakah jawaban kita mungkin ketika haus yang bersangatan, nyawa berada di hujung halkum, dan diberi pilihan antara segelas air dan sebuah dunia yang besar ini? Barangkali mereka pilih air, segelas air. Dan itulah harga segelas air. Harga segelas air ketika kehausan yang bersangatan, maka itulah nikmat Allah yang terbesar kepada manusia yang berada dalam keadaan itu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dan nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu manusia dan jin kamu dustakan? Dan ya Allah, tidak ada satu pun semua nikmat yang kami syukuri. Inilah tuan-tuan yang air kita lihat sebagai satu perkara yang biasa, tetapi sangat-sangat luar biasa. Bagi mereka yang hidup di kawasan yang kering, kontak, air ialah satu perkara yang sangat luar biasa. Dan inilah untuk kita ambil iktibar apabila kita membicarakan tentang sifat air yang begitu indah. Tumbuh-tumbuhan juga perlukan air. Tanpa air tidak tumbuh. Dan itulah kita lihat bagaimanakah apabila turunnya hujan, tumbuhnya air, maka kita lihat tunas, benih pun bertunas.
dan mengeluarkan daun dan juga batang dan sebagainya. Dan Allah menjadikan buah-buahan daripada pohon yang sama, daripada air. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanha. Dan apakah kamu tidak melihat bahawa Allah menurunkan hujan daripada langit, dan dengannya maka ditumbuhkan pohon-pohon yang mengeluarkan buah berbagai-bagai warna dan rasanya. Dan inilah sebahagian daripada nikmat Allah yang berpunca daripada air, maka menghasilkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, nikmat yang berbagai kepada manusia dan juga haiwan di atas muka bumi. Begitu juga kita lihat pokok yang tinggi ini. Mari kita berfikir, tuan-tuan. Pokok ini ialah rekod dunia yang tingginya hampir 400 meter dan diistilahkan sebagai pokok yang paling tinggi di atas muka bumi. Diambil gambarnya oleh slide. Cuba bayangkan sekiranya kita ada setinggi pokok ini, sebuah pangsa puri. Bagaimanakah tingkat yang paling atas untuk mendapatkan air? Tentulah kita menggunakan pump yang sangat tinggi powernya untuk sampaikan air ke puncak bangunan tersebut. Tetapi cuba bandingkan dengan pokok ini, bagaimanakah air pada bumi sampai ke hujung ranting dan daunnya, dan kehebatan bahawa manusia perlukan pump yang sangat tinggi kuasanya untuk sampai air ke seluruh bangunan. Tetapi pokok ini Allah telah tentukan dengan saluran yang sangat kecil, dan air itu merayak dari bawah sampai ke atas. Dan subhanallah, itulah di antara keagungan ciptaan Allah. Kalau kita berfikir bagaimanakah air daripada bumi yang di bawah akhirnya sampai ke atas, dan itulah sebahagian daripada keindahan, keajaiban ciptaan Allah yang berbagai. Dan tuan-tuan yang saya hormati, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syarabun fihi tusimun. Minhu syarabun min fihi tusimun. Dan dialah yang menurunkan hujan air daripada langit, daripada awan, dan bagi kamu untuk kamu minum air tersebut. Daripada air itu untuk ditumbuhkan tanaman kamu, daripada air itulah untuk kamu, ternakan kamu. Dan air untuk kita, air untuk tanaman kita, air untuk ternakan kita. Kesemuanya adalah nikmat Allah, dan nikmat inilah yang tidak dapat kita dustakan lagi. Itulah nikmat Allah yang sangat besar berkaitan dengan air, dan itulah sebahagian daripada nikmat hidup seorang manusia yang Allah telah kurniakan di atas muka bumi. Tuan-tuan, sekarang sebahagian dunia mengalami kemarau yang panjang, dan dunia mengisytiharkan 20 Mac sebagai hari tahun air sedunia. Dan ini untuk kita ambil iktibar manusia yang berada di kawasan Afrika umpamanya. Ini peta ini menunjukkan di manakah kawasan-kawasan yang sangat sedikit air. Gambar yang terang itu, yang gelap itu, ialah kawasan yang sukar untuk dapat air. Yang kuning itu di antara yang lebih mudah mendapat air, dan kawasan putih itu ialah kawasan yang air dengan sempurna. Dan alhamdulillah, Malaysia dicapkan dengan putih, menunjukkan kita air tidak ada masalah sama sekali. Kita tidak pernah berfikir tentang air sebab air sentiasa cukup. Dan subhanallah, kalau kita lihat sebahagian negara Afrika yang tandanya gelap, dan sebagaimana negara Arab, semenanjung Arab seluruhnya, sebahagian daripada India, sebagai Iran juga, menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada masyarakat dunia yang berada di kawasan khatulistiwa ataupun di atas sedikit khatulistiwa mengalami kekurangan air yang sangat-sangat padah dan menyebabkan kelaparan dan sebagainya. Dan dalam statistik mengatakan bahawa penduduk Afrika, sebanyak 40% penduduk Afrika tidak mendapat akses air minum yang sepatutnya. 40% penduduk Afrika tidak mendapat minuman air yang sepatutnya dia dapat. Di Afrika, tuan-tuan, sangat-sangat dahsyat. Dan dalam 2 tahun lepas, berita yang dikeluarkan bahawa di kawasan Cape Town, kawasan hujung Afrika Selatan, yang pada satu masa dulu hujan yang sangat lebat, tetapi 2 tahun lepas dia mencatatkan hampir zero, hampir kosong. Dia panggil day zero. Maksudnya air hujan hampir tidak ada sepanjang tahun. Dan inilah antara perkara yang sangat menghairankan bagi pengkaji. Sedangkan kawasan Afrika Selatan ialah kawasan yang paling subur. Antara kawasan subur dengan taman-tamanan Mediterranean, walaupun dia berada di hujung selatan, tetapi kesuburan tanahnya sangat luar biasa. Tiba-tiba setahun dua ini, tiba-tiba hujan tidak turun, dan kekeringan menyebabkan Afrika Selatan mengalami krisis yang sangat-sangat dahsyat. Tuan-tuan, inilah perubahan cuaca yang sangat mempengaruhi hidup kita.
Di sebalik itulah air yang menjadi keyword kepada perbincangan kita hari ini. Dan dikatakan bahawa pelancongan sebelum COVID-19 ini di Afrika Selatan telah berkurangan dengan begitu jelas sebab faktor air yang sangat sedikit. Bahkan setiap hotel diberikan air yang sangat-sangat terhad untuk setiap tetamunya, menyebabkan pelancong tidak mendatangi Cape Town disebabkan oleh masalah air yang sedang mencabar di Afrika, keseluruhan Afrika, lebih lagi di kawasan lebih panas. Inilah suasana ketika kemarau datang menjelma. Sebuah tasik yang besar hanya tinggal seperti itu, dan tanahnya merekah, tidak ada tanaman, ternakan yang hampir pupus, dan jabatan yang menyeberangi sungai akan telah kekeringan. Sebagaimana yang kita lihat dalam gambar ini ialah satu malapetaka yang sedang berlaku. Selain kita menghadapi masalah COVID yang sangat dahsyat, sebahagian daripada dunia sedang menghadapi kekurangan air yang sangat-sangat serius. Dan pokok di Morocco. Morocco terkenal kawasan Mediterranean yang sangat subur dengan pohon zaitunnya. Tetapi pokok zaitun telah mati kebanyakannya. Dan apabila ditanya bahawa perubahan cuaca yang sangat-sangat berbeza dengan tahun-tahun lepas. Hujannya turun tidak membawa kesuburan tetapi membawa asid. Dan entah daripada mana asid ini datang dan menyebabkan pohon yang terdedah dengan hujan yang dipanggil hujan asid, menyebabkan pohon selain daripada kemarau yang apabila datang hujan asid ini mematikan seluruh tanaman, dan sebagaimana tuan lihat ini berlaku di Afrika. Dan Afrika berubah menjadi negara miskin, negara kelaparan, negara yang penuh dengan krisis kemanusiaan. Dan gambar-gambar ini menunjukkan bahawa air yang sangat sedikit. Ada bantuan daripada WHO menyebabkan mereka berderet hanya sebekas air saja diberikan untuk setiap keluarga. Dan ini menggambarkan krisis air yang sangat dahsyat di benua Afrika. Lebih-lebih lagi apabila musim sama, musim panas sedang menjelma, dan musim panas itu ialah bulan Mei, bulan April ataupun bulan April sampai ke bulan Ogos ialah kawasan yang sangat panas dan air sangat kekurangan. Menyebabkan kita lihat ini suasana yang benar-benar berlaku di Afrika. Di kawasan tasik yang selalunya ada air sudah kering sehingga mereka hanya menggali dan dapatlah sedikit air, dan air itu bukan air yang sesuai untuk diminum, dan ia sebahagian daripada krisis yang dihadapi oleh dunia. Dan kita merasakan barangkali tidak merasakan keperitan dan kekurangan air sebagaimana yang mereka sedang alami, sebab kita berada di kawasan tadahan hujan yang sangat banyak, walaupun kadang-kadang kemarau panjang yang datang melanda kita. Selain pada itu tuan, masalah mereka untuk kita kenang semua. Selain pada kepanasan kemarau yang sangat-sangat dahsyat, tiba-tiba pada musim yang tertentu mereka ada sedikit air untuk tanaman mereka, apabila tiba-tiba datang belalang yang menghancurkan seluruh tanaman. Dan malapetaka ini dihadapi oleh sebahagian daripada penduduk Afrika, menyebabkan mereka kekurangan makanan, kelaparan dan sebagainya. Corona. Sehingga apabila corona melanda Afrika dan seluruh dunia, penduduk Afrika merasakan corona ini kalau dibandingkan dengan kelaparan yang mereka hadapi, seolah-olah sama-sama sepadan di antara malapetaka yang mereka hadapi, kelaparan, belalang, kemarau, kekurangan air dan corona. Yang mana satukah yang mereka harus utamakan? Mereka tidak pasti sebab semuanya perkara yang mematikan. Itulah nasib mereka tuan-tuan. Dan bagi orang kaya, bagi kita tanya, bilakah kita nak makan? Bilakah kita akan makan malam ini? Bagi orang kaya mereka tanya, di manakah kita akan makan malam ini? Tetapi bagi orang miskin tuan-tuan, seperti kanak-kanak ini, mereka bertanya, apakah yang nak makan malam ini? Kita bertanya bila nak makan. Orang kaya bertanya di mana nak makan. Tetapi orang miskin bertanya apakah yang nak makan. Dan kita lihat, corona membunuh jutaan manusia. Dan tidak kurang juga kelaparan membunuh ribuan manusia di Afrika. Itu sebab orang Afrika tidak tahu yang manakah lebih berat di antara kelaparan ataupun corona. Dan oleh sebab itu, bala ataupun musibah yang datang bertipa-tipa pada mereka, inilah yang harus kita sama-sama berkongsi pandangan dan kita sama-sama bersimpati di atas dasar kemanusiaan, di atas apa yang berlaku pada mereka. Dan inilah kemarau yang sedang menjelma. Lebih dalam bulan Julai ini, kita lihat kemarau yang melanda Afrika sangat dahsyat. Dan Allah mencabar kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ayatun
in asma'ukum wa rahmatullahi bima imain. Dan katakanlah, wahai Muhammad, apakah kamu lihat sekiranya air kamu semua kering, siapakah yang bakal mendatangkan air kembali pada kamu? Ini soalan. Allah tanya akhir di surah Al-Mulk, mengatakan qul aitum in asma'ukum wa rahmatullahi bima imain. Dan sekiranya air yang kamu minum sekarang kering kontang, siapakah yang bakal mendatangkan kembali? Maka tidak ada, ya Allah. Tidak ada siapa yang dapat mendatangkan kecuali Dikau. Inilah di antara apabila kita baca Al-Quran, ialah dialog antara kita dengan Allah SWT. Allah bertanya kita, siapakah yang bakal mendatangkan air pada kamu sekiranya Allah telah menarik air yang kamu gunakan sebelum ini. Tuan-tuan, kita lihat hidupan terperangkap di dalam lumpur. Asalnya ini tasik yang sangat-sangat banyak air dan dipenuhi dengan kehidupan. Hari ini kita lihat di Afrika. Ini gambar di Afrika. Ikan terperangkap di dalam lumpur. Tuan-tuan lihat ada gambar ikan di situ. Dan inilah nasib haiwan dan ikan dan kehidupan lain yang ada dalam air, termasuklah tumbuh-tumbuhan yang kecil. Semuanya telah berakhir. Dan inilah malapetaka yang sedang melanda dunia, yang memerlukan bantuan pada negara yang berada untuk membantu mereka dalam segala bentuk, termasuklah dalam segi sokongan moral seperti mana kita sebut pada hari ini. Dan ini ialah untuk kita ambil iktibar. Ditemui di Rusia satu hidupan yang mereka sebut terperangkap dalam lumpur di bawah dasar sungai yang telah bertapa lapis lumpurnya, dan dia telah tidur di situ selama 24,000 tahun, kata saintis ini. Dan sekarang baru dihidup kembali, subhanallah. Dia mati selama 24,000 tahun dan dihidupkan kembali. Itulah bagaimana air menghidup kehidupan. Demikianlah hujan turun ke bumi yang tandus dan rumput yang mati telah hidup kembali. Dan Allah membuatkan bandingan bahawa kehidupan di akhirat nanti, sebagaimana hujan yang menimpa rumput yang mati kemudian hijau kembali, maka demikianlah Allah akan menghidupkan orang yang mati di akhirat nanti. Tuan-tuan, air sangat ganjil. Dari manakah air yang datang ke atas muka bumi? Kita lihat bumi kita ini sangat panas ketika awal kejadiannya. Sebagai buktinya, di dasar perut bumi kita masih panas sampai sekarang. Masih menggelegak, lavanya masih mendidih. Dan sekiranya ada rekahan, maka keluarlah lava gunung berapi yang sangat panas. Menunjukkan bahawa bumi kita keseluruhannya panas satu masa dulu. Tiba-tiba disejukkan oleh seluruh lautan yang membaluti bumi ini. Saintis mengatakan bahawa satu masa dahulu, bumi kita ini diliputi oleh seluruh lautan dan tidak ada satu pun tanah yang terdapat di sekeliling bumi kita kecuali lautan. Dan dari manakah air ini datang? Itu persoalan yang ditanya oleh saintis moden hari ini. Mereka membuat berbagai teori. Mereka mengatakan bahawa planet bumi kita panas ini, bumi kita ini asalnya terpisah dan kemudian menjadi satu bola api yang sangat panas sebelumnya sejuk. Kemudian mengikut pandangan mereka, bukan yang sebenarnya ataupun tekaan mereka mengatakan bahawa maka jatuhlah berbagai-bagai air ataupun ais dalam bentuk asteroid ke bumi ini yang satu demi satu, kemudian membentuk air yang pertama di atas muka bumi. Itu pandangan mereka. Tetapi apabila kita membandingkan dengan Al-Quran, Allah mengatakan dialah menurunkan hujan daripada langit. Walaupun dalam konteks ini ada yang ditafsirkan angin itulah daripada awan. Sebab dalam bahasa Arab, langit itu boleh masuk awan ataupun langit yang sebenarnya. Dan mengikut saintis, air ini bukan asalnya, bukan turun daripada awan semata-mata, tetapi daripada langit, daripada outer space. Sebab planet bumi kita ketika kejadian dulu sangat panas dan tidak ada sebarang air. Kemudian air ini didatangkan daripada outer space dan itulah pandangan yang diberikan oleh saintis. Bagaimanakah air disampai ke bumi ini? Berbagai-bagai teori yang sampai sekarang tidak ada satu pun yang definite. Mereka mengadakan berbagai-bagai teori. Setiap teori yang kemukakan ada counter example mengatakan teori itu tidak tepat. Dan untuk kita umat Islam, kita bandingkan dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran yang mulia. Dan apa yang mereka kaji ialah sebahagian daripada air yang terdapat di Kanada umpamanya dan sebahagian di lautan lain, mereka dapati lebih tua daripada bumi ini sendiri, dan ini lebih memeranjatkan. Bagaimanakah mereka mengetahui air itu lebih tua?
Mereka berdasarkan kepada isotop. Air ialah H2O. Hidrogen ataupun oksigen yang membentuk air biasa ialah hidrogen daripada satu neutron, satu proton dan satu elektron. Tetapi dalam air yang ditemukan di Kanada, protonnya ada satu dan walaupun ada satu elektron di luarnya, tetapi di pusatnya, nukleusnya ada satu proton dan satu neutron. Dan tentulah dia lebih tua daripada air yang biasa. Dan subhanallah, yang air ini didapati dengan banyak lautan yang menyebabkan saintis membuat satu conjecture bahawa air tidak terjadi sekali dengan bumi. Bahkan air tercipta lebih awal daripada bumi sendiri. Sebab dalam konteks hidrogen ataupun hidrogen yang menjadi komponen pada air yang dikaji ini, isotop yang bukan isotop biasa. Lebih merajatkan oksigen yang terdapat dalam air itu juga. Isotopnya ialah isotop 18. Dan oksigen biasanya disebut 16 oksigen. Nombor atomnya. Sedangkan yang ditemui di sebahagian daripada laut ataupun di kawasan sungai di Kanada, didapati bahawa oksigen 18. Menunjukkan bahawa air ini sangat tua. Bagaimanakah air yang berduduk atas muka bumi ini lebih tua daripada bumi sendiri? Bahkan mereka mengatakan lebih tua daripada matahari. Dan ini menyebabkan tanya-tanya yang tidak mudah untuk dijawab. Dan kita umat Islam, kita kembali pada Allah SWT. Dan mengikut teori saintis lagi, mereka mengatakan bahawa dunia ini ialah water world. Maksudnya, seluruh bumi ini di dalamnya panas membara-bara, menggelegak, dan di luarnya ditutup oleh lautan sepenuhnya. Lautan inilah yang kemudiannya menyebabkan sebahagian pada permukaan bumi dan lapisan yang berdekatkan dengan permukaan ini semakin lama semakin sejuk, semakin lama semakin sejuk, sehingga akhirnya sesuai untuk ditinggal oleh kita semua hari ini, manusia semua, dan kehidupannya. Asalnya bumi ini sangat panas, tetapi didatangkan lautan yang penuh membalut bumi kita ini. Dan inilah satu teori yang disebut oleh saintis, bahawa satu masa dulu, bumi kita ini dipenuhi seluruhnya oleh lautan, tidak ada sebarang tanah. Dan tanah muncul di tengah-tengah lautan inilah yang menjadi pulau yang pertama. Dan ini disebut sebagai water world. Dalam teori sains mengatakan bahawa seluruh bumi, planet bumi kita ini ditutupi oleh laut sepenuhnya. Dan di dalam air inilah kehidupan pertama muncul mengikut saintis. Dalam kata ini kita lihat hadis Rasulullah yang dinyatakan oleh Zamakhsyari. Dan dia mengatakan bahawa dalam hadis ini Rasulullah mengatakan seluruh bumi ini dipenuhi oleh laut. Kemudian tanah yang pertama muncul yang menjadi asas kepada benua ialah kawasan di Mekah. Kanat Ka'bah khasyatan 'alal ma' fahudiyat minhal ard. Dan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahawa yang mula-mula sekali muncul tanah di tengah-tengah lautan ialah di kawasan Ka'bah. Di bumi Arab itulah tempat bumi yang pertama muncul. Oleh sebab itu sepatutnya kajian dilakukan untuk menunjukkan batu yang berada di kawasan Mekah itulah batu yang paling tua di atas muka bumi. Tapi sayang, mereka mengatakan yang paling tua ialah batu yang berada di Amerika. Kalau kita lihat hadis ini, kalaulah hadis sahih, menunjukkan bahawa bumi pertama yang terjadi, yang Allah timbulkan di atas permukaan laut, ialah bumi tempat Mekah. Dan gunung ganang yang berada di sekitar Mekah itulah gunung yang tertua di atas muka bumi. Sekiranya hadisnya sahih. Dan mengikut saintis, sama juga mereka mengatakan bahawa seluruh bumi ini ditutupi oleh lautan. Akhirnya daripada kegiatan bumi di bawah lautan, terjadi retakan dan timbullah lava daripada gunung berapi yang pertama yang telah naik ke permukaan. Membentuk satu dataran disebabkan oleh udara dan air yang menjadikan dia rata. Inilah bumi yang rata. Bukan geluk bumi, tetapi bumi yang pertama. Dalam bahasa Arab, ar-ard itu ialah tanah. Boleh jadi dia adalah satu kawasan tanah. Dan boleh seluruh planet bumi. Dan mengikut saintis mengatakan inilah tempat yang pertama. Yang Allah mengatakan wal arda ba'da dzalika dahaha. Selepas inilah bumi inilah yang diperluaskan daripada bumi apa asal. Ini dinyatakan dalam hadis ini sekiranya hadisnya sahih. Dan terjadilah pulau-pulau yang pertama di tengah-tengah lautan. Inilah yang menjadi semenanjung Arab yang pertama. Saintis tidak menyebut bahawa bumi itulah semenanjung Arab. Tetapi saintis menyebut bumi inilah asas sebagai induk bumi.
iaitu mereka sebut Pangaea. Dan dalam konteks Islam, Pangaea itulah Qura. Qura ialah Mekah. Qura ialah bumi yang asas. Kenapakah dinamakan Qura? Disebabkan itulah bumi yang pertama Allah ciptakan di atas lautan. Dan kalau kita padankan di antara kedua sudut tadi, maka kita melihat bahawa keduanya memberikan pada satu kesimpulan yang hampir sama. Dan di sinilah bumi pertama, dan dalam hadis yang disebut oleh dikumpul oleh Albani, walaupun ini hadis yang tidak kuat, hadis dhaif, disebut dalam hadis yang dikuatkan oleh Al-Bahaqi juga, mengatakan bahawa awal buqah wudat fil ardi mawdu' al-bait. Yang semasa tadi juga, bumi yang pertama yang muncul di tengah lautan yang Allah jadikan pertama bumi ialah bumi di Mekah, iaitu di bawah Kaabah tersebut. So, muhidat minhal ard, kemudian bumi itu diperluaskan daripada Mekah. Dan bukit yang pertama, gunung yang pertama yang Allah ciptakan ialah gunung Jabal Abi Qubais yang berada di tepi Mekah, yang sekarang telah dimusnahkan oleh pembangunan Mekah. Kalau kita padankan kedua ini, maka seluruh alam semesta ini dipenuhi oleh lautan, air, dan kemudian muncullah bumi yang pertama. Daripada bumi inilah Allah perluaskan, dan inilah gambaran tempat bumi pertama yang muncul di tengah-tengah lautan, iaitu kawasan Mekah Al-Mukarramah sekarang. Kita lihat ada gunung-gunung yang berada di sekitar Mekah, antaranya gunung Jabal Qainqaan, Jabal Abi Qubais, dan Jabal yang berada di sekitar Mekah ini ialah, kalaulah hadis itu sahih, maka inilah bumi yang terawal yang muncul di tengah-tengah lautan. Dan daripada sinilah maka Allah perluaskan bumi, wal arda ba'da zalika dahaha, dan Allah perluaskan bumi bermula daripada Mekah. Itulah tafsiran yang diberikan oleh sebahagian pentafsiran terhadap bagaimanakah awal bumi yang terbentuk di tengah-tengah lautan. Wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan kemudian Allah perluaskan buminya, dan kemudian Allah keluarkan daripada bumi itu air, ma'aha wa mar'aha, dan Allah keluarkan air daripada bumi, dan Allah mengeluarkan rumput rampai, tumbuh-tumbuhan daripada bumi tersebut. Ini cukup menarik. Allah keluarkan air daripada bumi. Dan wal jibal arsaha, dan Allah telah jadikan gunung ganang sebagai sauh yang mematapkan bumi ini. Mata'an lakum wa li'amikum, dan Allah berikan makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai makanan pada kita, kepada kamu, dan pada ternakan kamu. Dan itulah surah An-Nazi'at. Dan cukup indah, Allah keluarkan air sungai yang mengalir, dan air ini dikeluarkan pada bumi. Dan inilah yang sedang dikaji oleh saintis mungkin ini. Air yang mengalir di sungai ini ialah air yang tawar. Sedangkan air laut yang kita masukkan tadi adalah air yang masin. Dan hikmah Allah menjadikan air laut itu masin ialah, sekiranya air laut itu tawar, maka dengan segala kehidupan dalam laut, dan kematian atau bangkai dan semuanya, menyebabkan air ini akan menjadi busuk dan juga tidak terpelihara. Dan Allah jadikan air yang masin ini menyebabkan laut sentiasa dalam keadaan yang baik dan tidak disebabkan oleh bangkai yang mati dan sebagainya. Itulah di antara hikmah yang disebut oleh para pengkaji. Dan bumi kita ialah tempat yang Allah jadikan untuk kita tinggal bersama. Keluarga Bani Adam ditentukan di atas muka bumi ini sebagai tempat ujian sebelum kita kembali ke alam yang abadi. Allah menyebut, qala habitu ba'dukum ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin qala biha tahyawun biha tamutun wa minha tukhrajun. Surah Hud. Dan turunlah kamu ke bumi, sebahagian kamu menjadi musuh pada sebahagian lain. Di atas bumi lah kamu akan tinggal, dan sebagai kesenangan yang sementara. Dan di atas bumi lah kamu akan hidup, di atas bumi lah kamu akan mati. Dan daripada bumi inilah kamu akan dibangkitkan, dikeluarkan kembali. Ayat ini ditujukan kepada Adam AS, kepada pasangannya, dan juga yang terlibat. Allah kata, kamu turun semua ke bumi. Dan di situlah kamu akan menjadi musuh pada sebahagian lain. Dan di situlah kamu akan hidup. Di atas bumi lah kamu akan hidup. Biha tahyawun wa biha tamutun wa minha tukhrajun, dan mengikut pentafsiran. Ini menunjukkan bahawa tidak ada tempat lain untuk kita hidup, sebab Allah istiharkan biha tahyaw. Di atas bumi lah kami hidup. Wa biha tamutun, dan kami akan mati di atas bumi tersebut.
dan wa minha tukhrajun, dan kamu akan dibangkitkan, dikeluarkan daripada bumi tersebut. Bumi satu-satunya planet yang sesuai untuk kita hidup. Kita lihat komponen carbon dioxide yang menjadi satu komponen daripada bumi hanyalah 0,03% gas carbon dioxide yang ada sekeliling bumi kita. Walaupun sekarang bertambah dengan sebab kegiatan manusia. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Marikh, Mars, Jupiter, Zuhrah umpamanya, di Marikh komponen carbon dioxide ialah 98%. Tidak mungkin manusia dapat hidup. Dan kalaulah ada air pun, hujan yang turun, katakanlah ada air yang turun di atas Marikh, tetapi air ini menjadi asid yang mematikan. Begitu juga Zuhrah, yang komponen udaranya mempunyai 96% carbon dioxide. Yang sekiranya manusia turun ke atas Mars, hujan turun kalaulah ada air pun, maka hujan ini akan mematikan kehidupan. Sebab kandungan carbon dioxide ini sangat tinggi, hampir 1%, dan berbeza dengan bumi, subhanallah. Allah hanya letakkan 0,03 carbon dioxide, yang lain Allah berikan nitrogen, oksigen, dan lain-lain. Tetapi carbon dioxide Allah kurangkan di atas muka bumi untuk kita dapat hidup dengan sempurna, dan kita menghirup udara Allah yang Allah berikan komponen oksigen 1/5 ataupun 1/4 daripada komponen udara kita, menyebabkan kita dapat bernapas dengan indah sepanjang masa. Subhanallah, alhamdulillah. Dan tuan-tuan, mereka mengkaji sebagaimana kita sebutkan tadi. Kajian-kajian susulan dilakukan bahawa kebanyakan air di atas muka bumi ini lebih tua daripada bumi dan matahari sendiri. Dan mereka menganggap bahawa bumi ini lebih muda daripada matahari. Tetapi air yang terdapat di atas bumi ini lebih tua. Bagaimanakah mereka nak menceritakan bahawa komponen bumi lebih tua daripada bumi sendiri? Dan inilah satu perkara yang cukup ganjil apabila kita mengkaji tentang air. Bagaimanakah mereka mengetahui air ini lebih tua? Sebab apa yang kita sebutkan tadi ialah tentang isotop. Isotop yang terdapat di atas muka bumi, terbahagiannya ialah H2O ini, hidrogennya yang terdiri pada 1 proton dan 2 neutron, iaitu dipanggil tritium. Dan air, sebahagian daripada air di atas muka bumi ini yang ditemui ialah yang komponen isotop hidrogen ialah tritium. Sangat tua. Begitu juga dengan isotop hidrogen, yang sebahagiannya lah isotop 18, yang asalnya isotop oksigen ialah 16. Dan yang 16 ini senang meruat, tuan-tuan. Dalam air yang ada oksigen 16 ini, dia senang meruat untuk menjadi wap dan turun sebagai hujan. Tetapi yang isotop 18 dia berat, yang tidak mudah dia mengeruat ke atas. Dan itulah yang dikaji oleh saintis bahawa air laut, sebahagian tempat di atas muka bumi ini, air lautnya ya mempunyai isotop hidrogen dan oksigen yang paling tinggi. Mereka sebut sebagai air berat, heavy water, disebabkan isotop ini. Dan inilah yang sedang dikaji oleh mereka. Kita hanya mengambil daripada serpihan ilmu mereka, dan dikatakan bahawa air yang ada komponen oksigen 18, dia sukar untuk meruat, sebagaimana yang terlihat gambar di sebelah kiri. Dan ini mereka mengatakan bahawa semestinya air tercipta di luar daripada angkasa raya, daripada outer space kita. Tidak mungkin di atas bumi, sebab bumi lebih muda daripada air itu sendiri. Dan subhanallah, apakah yang kita nak bandingkan dengan kita sebagai umat Islam? Dan lebih merajakkan lagi, tuan-tuan, mereka temui yang sebelum ini mereka tidak pernah sangka bahawa di bawah lapisan bumi kita, lapisan 1, 2, 3, 4, terdapat lapisan lautan air tawar yang sangat-sangat luas. Dan dia mengandungi sekitar 800 batu ke bawah bumi, di bawah tapak kaki kita, di tempat lepas daripada kerak bumi yang pertama. Kedua, ketiga, terdapat lautan yang sangat luas, dan ini ditemui pada tahun 2014 lepas. Barulah belum sampai 10 tahun ditemui, dan bentuk bumi telah berubah sama sekali. Sebelum ini mereka tidak pernah terfikir bahawa di bawah bumi kita ada lautan air tawar yang sangat besar, dan dikatakan bahawa simpanan reserve air tawar di bawah lapisan bumi yang keempat lebih tinggi, lebih banyak daripada volume air lautan di permukaan bumi
3 kali ganda yang lebih banyak air dalam simpanan. Apakah air ini menjadi sumber pada sungai yang mengalir ke setiap tempat? Dan itulah jangkaan daripada saintis bahawa air perlautan yang di bawah lapisan yang keempat inilah menjadi sumber kepada sebahagian sungai kita yang mengalir air yang sangat-sangat tawar, sedangkan air laut semuanya masin, sedangkan air yang terperangkap di bawah lapisan laut yang ke lapisan bumi yang keempat ialah air yang sangat tawar. Ini baru ditemui pada tahun 2014 yang lepas. Inilah pengetahuan yang mereka temui dan disiarkan dalam Daily Mail untuk masyarakat umum. Dia mengatakan bahawa lapisan di bawah lapisan yang ketiga, iaitu lapisan keempat, terdapat lautan air tawar yang volumenya 3 kali daripada volume lautan di atas permukaan bumi. Subhanallah. Inilah perkara yang kita tidak tahu. Dan dalam satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah pernah bersabda bahawa fa inna tahtal bahr naran wa tahta nar bahran. Rasulullah bersabda bahawa di bawah lautan itu ada api. Walaupun setengah menterjemahkan pada neraka tidak tepat, sebab kalau neraka an-nar, di sini Allah sebut naran, iaitu api. Di bawah lautan ada api. Wa tahtan nar bahran, di bawah api itu ada lautan. Dan sekarang apa yang disebut oleh hadis ini, subhanallah, ditemui oleh manusia pada tahun 2014 yang lepas, baru tak belum 10 tahun. Mereka temui dalam hadis ini mengatakan di bawah lautan itu ada api, dan kita lihat bahawa magma ataupun lava yang berapi-api yang keluar daripada gunung berapi itu merah menyala. Api, kata Rasulullah, di bawah lautan itu ada api. Di bawah api itu ada lautan. Subhanallah. Sekarang lautan yang disebut dalam hadis ini ditemui, dan subhanallah, inilah sebahagian daripada rahsia yang masih banyak rahsia-rahsia yang belum kita tahu tentang air. Dan dari manakah sumber airnya? Bagaimanakah sumber air itu? Sungai itu tidak pernah kering. Walaupun dikatakan bahawa sungai itu daripada air hujan yang turun di kawasan hulu, tetapi ketika musim kemarau 6 bulan air masih mengalir. Dari manakah? Tentu daripada mata air. Mata air ini tentulah daripada mana? Dan itulah di antara rahsia-rahsia yang belum terjawab sepenuhnya. Dan kalau kita padankan dengan hadis sajalah, dengan ayat Quran, maka kita lebih jelas dengan apa yang dikaji oleh mereka. Tapi sayang, mereka tidak mengkaji Al-Quran untuk mengkaji tentang rahsia bumi dan sebagainya. Inilah beberapa universiti, antaranya Universiti Pelindas turut mengkaji, walaupun pada mulanya mereka hanya menemui bahawa 0,5 juta kubik kilometer yang berada di bawah lapisan yang keempat, itulah sebahagian daripada pengetahuan mereka, tetapi sekarang jauh lebih banyak, sebagaimana disebutkan dalam pengetahuan tadi, 3 kali daripada volume yang ada di atas muka bumi. Dan subhanallah, setiap kajian bagi orang yang bersifat ulul albab ialah subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak kamu, maksudnya Allah, tidaklah dikau jadikan ini sia-sia, dan maksudnya Allah, maka jauhlah kami pada azab neraka. Kajian saintifik mesti berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan itulah matlamat saintifik yang sebagaimana hari ini apa yang berlaku di universiti tidak mencerminkan apa yang kita sebut hari ini. Sebab di mesti buku fizik, buku astronomi yang begitu tebal, tidak ada satu pun nama Allah, sedangkan kita mengkaji ciptaan Allah. Sepatutnya berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan sayang, apa yang kita sebut ini hanyalah sebagai teori semata-mata. Al-Quran menceritakan sebahagian daripada air yang turun dari langit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas sama'i ma'a wa anzalna minas sama'i ma'an biqadrin faqasnahu fil ardh wa inna lahu ala dhahabin bihi laqadirun. Surah Azim, surah Al-Mu'minun. Dan kami turunkan angin air daripada langit, dan kami simpan dalam air itu dalam bumi. Waskanahu fil ardh, dan kami simpan air itu dalam bumi. Wa inna ala dhahabihim laqadirun, dan sekiranya kami ingin hilangkan air itu, kami boleh lakukan. Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan air serentak daripada langit. Walaupun ada pentafsir mengatakan as-sama inilah awan, tetapi ada pentafsir yang mengatakan as-sama ini benar-benar langit. Sebab air yang turun ke bumi pada mulanya, air yang isotopnya menunjukkan air itu lebih tua daripada bumi. Dan tentulah air ini diciptakan lebih awal.
Dan satu lagi kita lihat perkataan anzalna. Anzalna berbeza dengan nazalna. Dalam konteks lain, kadang-kadang Allah menggunakan nazalna untuk hujan sebab turun hari-hari. Maka Allah gunakan nazalna. Tetapi dalam ayat yang menceritakan air turun berlangit ini, Allah menggunakan kalimah anzalna. Iaitu turun serentak sekali. Sedangkan hujan itu nazalna, yang kami turunkan setiap hari, setiap masa. Walaupun ada juga hujan, Allah gunakan anzalna. Dan inilah yang dibincangkan oleh para pentafsir. Dalam mereka yang mengatakan anzalna ini ialah hakikah, dan sebahagian pentafsir mengatakan hazal ayah tusyiru ila hakikah, ila haqiqati nuzul amat minas sama, bahawa air yang turun ini benar-benar berlangit, bukan daripada awan. Ada Al-Quran menceritakan turun daripada awan dengan perkataan as-sama juga, tetapi dalam pentafsiran ini ada pentafsir mengatakan dalam ayat ini menunjukkan air turun berlangit, bukan awan. Walaupun awan pun Allah sebut sama-sama. I min kharji, iaitu daripada outer space, di luar daripada atmosfer bumi. Dan dia kata wa tushiru ila annahu qad tamma iskan hadzal ma fi batin al-ard, dan Allah simpankan air tersebut di pusat bumi ataupun dalam perut bumi. Dan apakah ini yang ditemui oleh saintis, bahawa air terperangkap di bawah lapisan yang keempat. Apakah yang dimasukkan dalam ayat ini? Wallahu alam. Tetapi sebahagian mengatakan bahawa tafsirannya air turun berlangit dan Allah simpan dalam perut bumi, dan air itulah untuk kegunaan manusia yang Allah keluarkan untuk tujuan kehidupan manusia seluruhnya. Dan tuan-tuan, mereka juga membincangkan perkataan antara anzalna dengan nazala. Umpamanya ayat yang kita baca tadi mengatakan anzalna wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fakasna fil ard, itu ayat yang kita baca tadi. Tetapi ayat yang menunjukkan hujan, Allah menggunakan kata nazala, walaupun ada juga Allah menggunakan anzalna. Wa in satahum man nazalna sama, dan sekiranya kamu tanya siapakah yang menurunkan hujan daripada langit, as-sama ini ditafsirkan sebagai awan. Dan Allah menggunakan nazala. Yang tadi anzala, ini nazalna, ini dari segi kaedah bahasa, untuk menunjukkan peristiwa yang berlaku dalam fi'il amar ini, dalam fi'il madhi ini. Dan tuan-tuan, kajian mengatakan bahawa air yang terdapat di luar angkasa bumi ini sangat banyak dalam bentuk gas, dalam bentuk wap, ataupun dalam bentuk ais yang turun ke bumi. Dan apakah ini maksud yang disebut dalam Al-Quran tadi? Wallahu alam. Tetapi kalau kita lihat kedua kajian sudut ini, kita lihat dia menuju pada tempat yang sama, dia menuju pada kebenaran yang sama. Oleh sebab itu saintis mengatakan bahawa bumi kita bermula, dan air yang sampai ke bumi ini ialah air yang terdapat di luar pada angkasa, yang turun pada langit. Benar-benar air yang ada atas bumi ini turun daripada langit. Sebelum kemudiannya Allah pusingkan untuk keluar turun daripada awan, kemudiannya, tetapi asalnya air turun daripada langit. Itulah sebahagian apabila kita melihat kajian saintifik dengan apa yang dinyatakan oleh tafsir para musafirun, para ahli tafsir. Dan tuan-tuan, Allah mengatakan wa nazzalna minas sama' wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan wa anbatna fihi jannatin wa habbal hasid, dan kami turunkan air daripada langit yang berkat, dan kami tumbuhkan daripadanya kebun-kebun dengan bijiran dan sebagainya. Inilah sebahagian daripada nikmat Allah, ialah Allah turunkan. Dan kita lihat syahid ini wa nazzalna. Apabila Allah menunjuk kepada hujan, Allah menggunakan wa nazzalna. Tapi ayat tadi Allah menggunakan anzalna. Dan ini tentulah mufassirin kata ada dua maksud yang berbeza. Walaupun perkataan asalnya adalah perkataan turun yang sama, tetapi dari segi ya inilah anzalna pematandi, dan ini adalah nazana yang berlaku secara berulang-ulang. Wallahu a'lam. Dan ini kita serahkan pada para ahli tafsir yang melihat apakah maksud yang tepat untuk keduanya. Dalam konteks hujan yang berlaku, pusingan yang berlaku, air meruat berlaut yang menjadi awan, kemudian turun bagi hutan, dan ini ialah hujan yang turun setiap hari. Ini disebut dalam konteks wa nazzalna minas sama', dan dia turun berkali-kali. Dan awan ialah air yang meruap dan cukup ganjil, tuan-tuan. Awan yang kita lihat di atas terapung di angkasa, yang seperti gunung, itu sangat berat. Dan
Kalau kita sukat ikut saintis, kalaulah jarak besarnya awan itu sepanjang 1 kilometer, berat dia mencapai 500,000 kilogram. Yang tentu dia tidak boleh lekat di atas langit. Dan subhanallah, dia lekat di langit. Sedangkan dia sangat berat. 500,000 kilogram. Berat awan yang jaraknya atau besarnya 1 kilometer. Ikut kajian saintis. Dan Allah mengatakan, subhanallah, huwalladziukum laqa khawfan wa tama'an wa yanshur sahabas saqal. Dan Allah turunkan, Allah perlihat pada kamu petir ataupun kilat yang datang supaya kamu merasakan untuk tamaan, untuk kamu mengharapkan hujan datang, dan datang dengan perasaan takut sebab petir yang sangat kuat, dan mengharapkan rahmat Allah datang selepas petir tersebut. Dan dan Allah membentuk awan yang berat. Dan Allah membentuk, menjadikan awan yang berat. Dan sebenarnya awan yang tergantung, tuan-tuan, kalau ikut angka manusia tidak boleh tergantung di situ sebab dia sangat berat. Tetapi Allah apungkan dia untuk menjadi sebagai bakal yang akan turun hujan daripada celah-celahnya. Dan inilah yang mengheran kepada saintis, bahawa awan yang sudah mengandungi air hujan yang sangat berat, bahkan mereka mengangkat bahawa 500,000 kilogram berat awan yang terapung itu. Bagaimanakah dia terapung sekiranya Allah tidak pegang pada situ? Saintis tidak dapat menjawab lagi sebab dia sangat berat. Dan Allah menyebutkan, Allah menjadikan awan yang sangat berat. Subhanallah. Itulah saja yang kita boleh sebut. Dan sebagai seorang ahli albab, ulul albab, mereka mengkaji, dan setiap kajian mereka berakhir dengan Rabbana ma khalaqta batila subhanaka faqina azabannar. Dan jauhlah kami daripada azab neraka. Setiap kajian saintifik sepatutnya, ya Allah, jauhlah kami dari neraka. Dan apakah pelajar kita yang belajar di universiti, setelah mereka mendapat ijazah yang tinggi, apakah mereka sebut Rabbana ma khalaqta batila? Dan barangkali ayat itu hanya disebut oleh pelajar daripada Fakultas Islam, tidak dijawab, disebut oleh Fakultas Sains, Engineering ataupun sebagainya. Dan alangkah malang sebab kehidupan kita lah berada di atas bumi Allah, dan kita mengkaji sebahagian daripada bumi Allah. Dan Allah menjadikan gunung, wajana fiha rawasa, dan wajana fiha syamikhatin waskanahu mimma purata al-musalat. Dan kami jadikan gunung ganang yang tinggi-tinggi, dan kami turunkan hujan, kami berikan hujan air yang bagus, yang baik untuk diminum, dan turun daripada gunung yang tinggi. Allah kembarkan antara gunung dengan hujan. Subhanallah. Dan benar kita lihat bagaimanakah uap air yang ditiup masuk ke dalam gunung dan turun di kawasan gunung, dan Allah gandingkan hujan dengan gunung, dan turunnya air yang mencurah-curah dan sebagainya. Sebahagian daripada rahmat nikmat Allah yang tidak dapat kita bayangkan. Tanpa sekiranya tidak ada air, maka tidak ada kehidupan. Dan itulah yang harus kita syukuri setiap masa dan ketika apabila kita melihat air yang sangat indah yang kita minum setiap masa dan ketika. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hujan yang turun setiap hari ketika. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ma min amin bi aqallin mataran min amin walakin Allah yusarifu." Kama qala rawahu Al-Baihaqi. Dan setiap tahun itu jumlah hujan yang turun sama saja. Yang berbeza ialah tempat dia turun. Dan subhanallah, inilah fakta saintifik yang sangat mengagumkan. Rasulullah mengatakan hujan setiap tahun sama saja. Amount hujan yang turun ke atas muka bumi sama. Dan inilah yang dikaji oleh saintis sekarang. Saintis mengatakan bahawa hujan yang turun dalam setiap tahun jumlahnya sama. Dan jumlah air di atas muka bumi ini sebahagiannya daripada lautan, dan air yang tawar iaitu 3%, yang 97% adalah daripada lautan. Lautan yang sama, matahari yang sama, tentulah matahari menyedut uap air yang sama yang berkumpul menjadi awan. Cuma awan ini bergerak ke mana saja ke atas muka bumi, yang tempat yang dikehendaki oleh Allah dia turun hujan. Dan hujan yang turun kalau kita jumlah kembali dia sama saja. Dan sebab matahari sama, lautan sama, sungai sama,
Dan air yang teruap ke atas pun sama, tentulah hujan sama. Dan subhanallah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan setiap tahun hujan tidak kurang daripada tahun yang lepas. Semua tempat berbeza adalah tempat yang diturun hujan itu saja yang berbeza, tetapi hujan tahun lepas dengan tahun ini sama saja, kata Rasulullah. Yang berbeza adalah tempat yang hujan itu turun. Dan subhanallah, 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 itulah yang dapat dijawab oleh saintis yang mengkaji di bawah acuan ulul albab. Tuan-tuan, Allah menyebut dalam surah yang banyak, umpamanya dalam surah Al-Ankabut, auzubillahi minasyaitonir rajim, qul sirul ardi fanzuru kaifa khalaq. Dan mengembaralah di atas bumi dan lihatlah bagaimana Allah menciptakan kejadian yang pertama dulu. Bagaimana Allah ciptakan buminya? Pergi lihat dan lihat. Kemudian Allah akan membangkitkan kehidupan di akhirat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa, maha kuasa di atas segala sesuatu. Berjalan muka bumi, lihat bagaimanakah Allah menciptakan bumi dia. Bagaimanakah batu-batanya? Bagaimanakah air yang Allah ciptakan? Bagaimanakah ais yang Allah bekukan di kutub utara selatan? Dan tuan-tuan, yang pergi mengkaji bukan kita umat Islam. Yang pergi ialah orangnya bukan Islam. Mereka pergi ke kutub utara melihat bagaimanakah air yang beku di kawasan kutub utara. Dan mereka mengkaji bahawa di kutub utara, di bawah ais, ada lapisan air tawar yang tidak pernah dijangkakan. Air laut, air tawar berada di kawasan kutub. Di bawah air tawar, air masih kembali. Ini mereka sebut sebagai halocline. Sebagai halocline ialah laut yang ada air tawar dan ada air masin. Yang tak pernah dibayang oleh kita bahawa laut ada air tawar. Dan banyak ayat Quran mengatakan air tawar dan air laut ini. Dan ditemui tempat salah satu lautan yang ada air tawar ialah di kawasan kutub. Di atasnya air yang membeku beribu tahun lepas. Di bawahnya air tawar yang jaraknya lah 50 meter ke bawah daripada ais ialah air tawar. Lepas itu ke bawahnya ialah air masin kembali. Air tawar tidak bercampur dengan air masin. Dan subhanallah. Dan mereka pergi ke kawasan kutub mengkaji tentang ais yang membeku. Dan inilah kumpulan yang mengkaji tentang kutub. Apa yang mereka kaji ialah mereka lihat apakah bentuk udara yang terperangkap dalam ais. Ini menggambarkan udara yang berada pada zaman yang barangkali bumi ini belum didiami oleh manusia. Dan mereka melihat di dalam ais itu terperangkap udara yang sangat bersih. Kalau dibandingkan dengan udara yang ada sekarang, udara yang terperangkap dalam ais ini, yang menunjukkan bahawa udara itu satu masa zaman lampau yang ribuan tahun barangkali. Di situ komponen udaranya berbeza sama sekali dengan apa yang ada sekarang. Dan inilah memberikan gambaran bagaimanakah Allah menciptakan alamnya yang awal. Dan Allah mengatakan, qul sirul ardi fanzuru kaifa khalaq, dan pergilah mengembara dan lihat bagaimana Allah ciptakan permulaan ciptaan Allah dulu. Dan yang pergi bukan kita, tuan-tuan. Ayat ini khitab untuk kita. Tetapi yang pergi bukan kita, yang pergi orang lain. Termasuk yang bercakap ini tak pergi. Orang lain yang pergi dan mengkaji, dan mereka, tuan-tuan semua, sayang mereka tidak beriman. Tetapi ilmu mereka kita ambil dan kita jadikan paduan. Sebab inilah sebahagian daripada keagungan ciptaan Allah yang terjadi, yang tercipta di kawasan sana. Hari ini kita lihat udara kita dicemari dengan segala fluorokarbon, gas yang keluar daripada kenderaan, yang dirembeskan daripada kilang, yang dikeluarkan oleh peperangan dan sebagainya, menyebabkan udara kita semakin sempit dan kita menafas semakin sukar sebab udara kita dimusnahkan oleh berbagai-bagai gas yang menyebabkan pencemaran udara. Dengan SO2-nya, CH4-nya, CO2-nya, dan CO dan sebagainya. Dan ini menyebabkan udara kita telah berubah sama sekali, yang kalau kita bandingkan dengan apa yang terperangkap dalam ais yang berada di kutub utara selatan, dia berbeza sama sekali, dan udara ketika itu sangat-sangat bersih. Dan inilah, tuan-tuan, menyebabkan kalau kita lihat gas karbon dioksida kita sepanjang 100 tahun yang dicatatkan dalam data ini menunjukkan bahawa suhu komponen karbon dioksida bertambah setiap tahun, dan suhu pun semakin panas sebab gas yang kita rembeskan ini akan merosakkan lapisan ozon sebagaimana yang digambarkan dalam gambar ini. Maka keluarnya karbon monoksida dan sebagainya, mereka akan mengambil O3 daripada lapisan ozon, menyebabkan lapisan ozon ini telah musnah dan cahaya matahari dapat masuk dengan segala ultravioletnya, menyebabkan udara di sekitar bumi kita akan terperangkap dan kepanasan yang luar biasa telah berlaku.
menyebabkan ais di kawasan hujung dunia, kawasan kutub yang kita masukkan tadi, telah mencair. Dan apakah sekiranya dia cair semuanya, maka sebagaimana asalnya bumi akan tenggelam semuanya. Sebab kalau kita lihat saintis mengatakan, bahkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, asalnya air menutupi seluruh permukaan bumi. Lalu Allah putarkan bumi kita, menyebabkan air sebahagiannya naik ke atas dan dibukukan oleh Allah SWT di kawasan utara dan selatan. Allah bekukan, menyebabkan timbulnya benua dan pulau yang kita sedang duduk sekarang. Dan sekiranya ais di utara dan selatan telah cair, apakah dia akan menutupi ataupun akan menenggelamkan seluruh bumi yang seperti asalnya? Dan itulah yang mereka sebut. Mereka sebut apakah bumi, laut akan kembali menutupi permukaan bumi sebagaimana yang asalnya sekiranya seluruh ais telah cair. Dan sekarang ais yang mencair ini sangat luar biasa. Dan dijangkakan. Ini gambar New York. Mereka lakukan simulasi sekiranya seluruh air yang berada di kutub utara selatan cair, volumenya akan meningkatkan permukaan ais, air laut dan menyebabkan Amerika tenggelam sepenuhnya. Ini gambar simulasi. Barangkali berlaku, barangkali tidak berlaku. Tapi gambarannya sekiranya volume ais yang cair mencair dan dia akan menutupi seluruh permukaan bumi, termasuklah di New York. Dan tuan-tuan, kita lihat perubahan cuaca yang berlaku secara global telah mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Kemarau yang sangat panjang telah berlaku disebabkan tangan-tangan kita yang melakukan keburukan ini. Kita merempeskan segala gas, menyebabkan planet kita yang indah ini telah bertukar menjadi planet yang sangat menyesatkan napas kita untuk kita bernapas. Dan kita lihat bagaimanakah suhu yang berlaku pada dunia ini, yang sebahagiannya sangat-sangat menakutkan. Suhu yang tidak pernah kita alami sebelum ini telah tercatat di kawasan-kawasan di Eropah dan juga di Australia dan juga di Afrika dan sebagainya. Kita semakin panas. Dan apakah yang berlaku kepada bumi ini sekiranya kepanasan yang tidak terkawal akan berlaku sepanjang tahun dan menyebabkan pohon mati seperti gambar ini. Dan sekiranya hujan turun, maka hujan asid yang mematikan seluruh tumbuhan dan seluruh kehidupan akan terancam. Termasuklah manusia yang sentiasa bermandian dengan mandi asid yang sangat menakutkan. Dan kita lihat kebakaran juga berlaku. Baru minggu lepas berlaku satu disebut sebagai wildfire yang berlaku di Amerika. Ribuan hektar yang telah musnah yang disebabkan oleh peristiwa yang sama, kemarau dan juga kepanasan yang kemudiannya hutan terbakar yang menambahkan lagi suasana yang gawat kepada alam sekitar kita yang bertambah satu demi satu dari peristiwa yang berlaku sebahagiannya daripada sebab tangan yang kita lakukan. Tuan-tuan, Allah mencabar. Sebagaimana kita baca tadi, Qul aratum in asbahakum gharam fama yatikum bima imain. Dan katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu tak lihat bahawa sekiranya air yang kamu mengalir sekarang, yang kamu guna sekarang telah hilang, telah kering, siapakah yang bakal mendatangkan air kembali? Tidak ada, Tuhan. Ya Allah. Lihatlah sungai yang telah hilang. Ini gambar negara kita. Beberapa tahun lepas, kemarau yang sangat tinggi, sangat kuat, yang menyebabkan anak sungai telah kering hampir sepenuhnya. Dan ia sebahagian daripada fenomena yang sedang kita hadapi sekarang. Dan cukup menyayat hati, cukup pelik apabila bulan 12 banjir melanda kawasan Pantai Timur dan sebahagian negara kita. Bulan Februari air kering kontang dan dua kontras yang berlaku dalam masa yang sangat singkat. Dan inilah fenomena yang sedang berlaku, tuan-tuan. Pada bulan Februari, bulan Mac, Telaga, Perigi telah kering sepenuhnya. Sedangkan pada bulan 12 yang lepas, banjir yang melanda tidak dapat kita kawal, tidak dapat kita bayangkan dan menyebabkan bahawa perubahan yang berlaku sangat-sangat cepat dalam masa 3 bulan saja daripada banjir kepada air yang kering. Sebagaimana kita saksikan dalam gambar ini. Dan di kawasan negara Afrika, tuan-tuan, bukan saja manusia yang tercabar, tetapi hewan mati bergelimpangan disebabkan oleh kepanasan, makanan yang tidak mencukupi dan segala penyakit yang datang menimpa mereka. Dan yang sebahagian daripada fenomena yang sedang kita hasilkan apabila air telah tidak ada, maka inilah akibat daripada yang kita dapat saksikan yang berlaku di seluruh dunia. Jalan raya cair, tuan-tuan. Ini berlaku di kawasan India. Dan kita lihat bagaimanakah jalan raya mereka telah cair.
aspal yang mereka gunakan untuk jalan raya telah cair dan bahagian-bahagian daripada daripada getah ataupun daripada plastik cair, dan itulah sebahagian fenomena yang berlaku beberapa tahun lepas apabila kepanasan yang tidak dapat kita bayangkan berlaku akibat daripada ozon kita yang telah musnah. Dan inilah Laut Aral, tuan-tuan. Laut Aral yang sudah hampir kering. Kapal yang terdampar di atas padang pasir. Yang asalnya lah lautan yang telah kering ialah sebahagian daripada akibat daripada apa yang kita lakukan sepanjang tahun yang lalu. Dan subhanallah, ini gambar yang kontras tempat yang sama. Di Saudi, tuan-tuan. Di sebelah kanan ialah fenomena yang berlaku sebelum ini. Kawasan yang kering kontang. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya di kawasan Semenanjung Arab. Dan tempat yang kering kontang berubah menjadi hijau yang sangat subur. Dan Allah mengatakan, yuhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil ardha ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dan dia Allah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dan Allah menghidupkan bumi selepas matinya dengan hujan. Demikianlah kamu akan dibangkitkan kembali nanti. Ini ialah fenomena yang sangat luar biasa sekarang, tuan-tuan. Ketika Afrika sangat subur, Arab Saudi sangat-sangat kering. Sekarang di Arab Saudi telah mula hujan dan Afrika Selatan telah mula kering. Dan Allah balikkan, hujan turun dalam hadis tadi sama setiap tahun, cuma tempat dia turun berbeza-beza. Tidak turun di Afrika Selatan, Allah turunkan di Semenanjung Arab, dan Semenanjung Arab telah menjadi hijau sebagaimana kita lihat di kawasan di padang pasir yang tandus. Inilah pandangannya. Apabila turunnya hujan, rumput menghijau. Sebagai intibar, Allah bandingkan akhirat nanti, Allah bangkitkan. Kalaulah yang mati di dunia ini Allah hidupkan kembali dengan air hujan, maka Allah sangat maha berkuasa untuk menghidupkan manusia yang mati dan dikumpulkan di padang perhitungan yang terakhir di pada mahsyar. Tuan-tuan, inilah pemandangan yang hijau. Pemandangan hijau di kawasan bumi Arab dalam hadis yang diwariskan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, la takmusah hatta tahun ardul arabi murjam wa anhara. Tidak berlaku hari kiamat sebelum bumi Arab kembali menjadi hijau dan penuh dengan anak sungai. Dan sekarang apa yang disebut dalam hadis ini hampir-hampir terjadi, sebab sungai-sungai yang telah mula muncul di Semenanjung Arab dan rumput yang menghijau. Dan dalam satu tanda, inilah antara tanda-tanda hari kiamat yang bakal datang, ialah apabila bumi Arab yang tandus telah kembali hijau dan akan diselami oleh, akan dialiri oleh sungai-sungai yang mengalir, yang asalnya satu masa dulu bumi Arab yang sebelum tandus dia telah hijau, tetapi telah tandus kemudian akan hijau kembali. Dan itulah maksud pada hadis yang mulia daripada Rasulullah tadi. Tuan-tuan, menjelang kiamat Allah menyatakan, wal bahril masjur inna adzab rabbika lawaqi'. Demi laut yang terbakar, inilah sesungguhnya azab Tuhan kamu pasti berlaku. Wal bahril masjur, lautan yang terbakar. Kita dapat bayangkan menjelang kiamat, laut yang kita anggap sebagai tempat memadam api, tetapi laut yang terbakar. Dan kalau kita bandingkan air, tuan-tuan, air yang daripada hidrogen dan oksigen, asalnya ialah gas yang membakar dan terbakar, seperti yang disebut pada awal kuliah tadi. Wallahu a'lam. Apakah kalau terlalu panas, maka dia akan terurai kepada gas yang asal dan dia akan terbakar kembali? Apakah laut akan terbakar kerana terlalu panas? Dan apakah gas yang asal akan terurai? Dan sekarang kawan kita yang bekerja dengan energi, tuan-tuan, mereka ingin pecahkan molekul air ini, sebab pemecahan molekul air ini akan memberikan tenaga yang kuat. Dan apabila petroleum telah berakhir, maka air menjanjikan tenaga baru. Apakah hari kiamat nanti air ini akan pecah dan dia akan terasing kepada gas yang terbakar dan membakar, dan laut ialah pada air? Apakah laut terbakar sebagaimana Allah sebut tadi? Wallahu a'lam. Dan kita cuma hanyalah meneka wal bahril masjur, dan laut benar-benar akan terbakar, tuan-tuan. Menjelang kiamat, kalau sekarang apabila ada kebakaran, kita panggil bomba untuk memadamkan kebakaran. Tetapi bayangkan hari kiamat,
Air yang kita harapkan untuk memadam kebakaran, air itulah yang terbakar. Kemana lagi nak lari? Ainal mafar. Tuan-tuan, tidak ada tempat nak lari lagi. Ialah kecuali dengan rahmat ilahi. Yang kita harap segala-galanya ialah kepada rahmat ilahi. Dan itulah maksud daripada kuliah kita yang panjang hari ini, tuan-tuan. Dan Allah memberitahu pada kita. Di akhirat nanti juga, bahawa air mengambil peranan kepada ahli syurga dan walzubillah ahli neraka. Sebagaimana dalam surah Al-Raf, Allah mengatakan, di hari kiamat nanti, wa nada asbana jannah in an afidu alaina min aw mimma razaqakumullah qala inna Allah harama al-kafirin. Surah Al-Azim, surah Al-Raf. Dan pada hari kiamat nanti, ahli neraka akan berkata, menyeru kepada ahli neraka, ahli syurga, bahawa berilah kami sedikit air yang Allah beri pada kamu. Allah berikan air pada ahli syurga, tetapi tidak beri air kepada ahli neraka. Lalu ahli neraka bertanya kepada ahli syurga, bahawa bagilah kami sedikit air. Apa jawapan? Berilah air apa yang Allah berikan rezeki pada kamu. Maka jawab ahli syurga bahawa innallaha harama al-kafirin. Allah mengharamkan makanan itu, air dan makanan pada kamu bagi orang kafir. Allah mengharamkan. Dan untuk kita ambil iktibar, tuan-tuan, air dunia dan akhirat ialah balasan baik dan baik buruk juga. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan, wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda. Wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda. Dan pada hari kiamat nanti akan disorong ataupun dibawa orang yang berdosa itu ke neraka jahanam dalam bentuk wirda, dalam bentuk kehausan yang sangat-sangat perit. Allah menggunakan wirda. Wirda ini ialah berjalan dalam keadaan panas yang sangat panas dan dahaga yang sangat-sangat dahaga. Allah gambarkan wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda, dan dibawa orang yang berdosa tadi ke neraka dalam keadaan yang berjalan panas dan dahaga yang bersangatan. Subhanallah. Mudah kita, Allah lindungi kita semua. Tetapi apabila Allah mengancam dengan keburukan, ada dengan kebaikan, iaitu balasan syurga. Dan Allah juga menyatakan bahawa ahli neraka nanti juga akan minum air, akan minum minuman yang panas, basyur rahim. Mereka minum sebagaimana unta minum. Dan unta al-him ini ialah, mengikut ahli tafsir, mereka mengatakan unta yang sangat-sangat haus minum air tapi tak pernah puas. Dan kata pasal-pasal yang lain bahawa al-him ini, basyur rahim, ialah penyakit yang terkena pada unta. Apabila terkena pada unta, penyakit him ini, dia akan minum tak akan puas sehingga dia mati. Dan Allah gambarkan ahli neraka, fasyaribu syurbahim, surah Al-Waqiah, dan mereka minum minuman yang menggelegak daripada nanah yang disebut dalam ayat lain as-sadid. Syurbahim, dengan minum sebagaimana dahaganya, Allah bandingkan dengan kehausan yang dialami oleh unta yang mereka minum tak pernah puas dan akhirnya mereka mati. Itulah, tuan-tuan, yang Allah gambarkan di akhirat nanti. Air ialah sebagai nikmat yang tidak ada tandingannya di dunia dan akhirat. Dan Allah dengan penuh kasih sayang menyatakan, walladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin biha ni'mal ajrul amilin. Subhanallah. Bagi mereka beriman, beramal soleh, dan Allah akan berikan tempat tinggal di syurga yang penuh dengan bilik-bilik bangunan. Di bawahnya mengalir sungai yang kekal abadi mereka dalamnya. Itulah balasan kepada mereka yang melakukan kebaikan. Inilah Allah gambarkan dengan sungai-sungai yang mengalir di syurga nanti. Bukan saja sungai yang biasa, tetapi Allah gambarkan sungai-sungai yang penuh dengan yang masul jannatil ladzina wa'adal muttaqun. Fiha anhum biha min ghairi asinin. Dan dalam surga itu ada air yang lazat yang bukan asin. Wahadum min labdin. Dan ada sungai daripada laban, lam yataghayyar tamahu, yang daripada susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wanhum min khamril lazzatil lisyaribin. Dan sungai daripada arak yang sangat indah untuk mereka yang minumnya. Wanhum min asalin musaffa. Dan sungai daripada madu yang mengalir. Subhanallah. Itulah, tuan-tuan, sebagai gandingan kepada balasan ke neraka, Allah gandingkan dengan nikmat di syurga yang tidak ada bandingannya. Qul a'udzubikum bi khairin min dzalika alladziina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa mutahharatun min Allah wallahu basirun bil ibad. Dan ayatnya hampir sama, menunjukkan bahawa apakah tidak aku akan memberitahu kepada kamu yang lebih baik pada itu, bahawa mereka yang bertakwa di sisi mereka akan dibalas dengan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya, serta para isteri mereka yang bersih. Dan
ridwanullah dan anugerah ke ke uh, keridhaan Allah dan anugerah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Dan itulah yang agung di surga nanti, kita mendapat ridwan daripada Allah, mendapat ke ke uh, kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, kerelaan pada Allah, keredaan pada Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat akan para hamba-Nya. Tuan-tuan, itulah barangkali kisah yang kita lihat tentang air, masih banyak, tetapi sangat-sangat luar biasa apabila kita berfikir dengan mendalam tentang nikmat Allah, air yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita sehingga ini kita sangat appreciate apabila kita melihat air, sebab air lah nikmat Allah yang tidak terhingga pada kita. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih besar ulas. Alhamdulillah.